Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke Zoom malam ini dalam program Kesihatan Tujuh Elemen kepada anda semua yang ada pada malam ini, para CBO di mana sahaja anda berada. Sama ada anda berasal daripada Borneo, Sabah ataupun Sarawak ataupun daripada Semenanjung Malaysia. Saya lihat ada di kawasan Pantai Timur, kawasan tengah, kawasan selatan kalau ada. Dan mungkin juga ada rakan CBO kita daripada Singapura dan juga selamat datang kepada anda semua sekali lagi. Pada malam ini yang kita akan bawakan satu topik seterusnya dalam program kesihatan tujuh topik malam ini semua boleh tengok skrin ni kan, okey. Imun kuat, hidup sihat. Di mana sebelum-sebelum ini kita dah bicarakan berkenaan dengan lima elemen yang sebelum ini, ah, daripada peredaran darah lah, booster, enzim booster dan seterusnya, sehingga yang pada bulan lalu kita membicarakan berkenaan dengan sindrom sejuk lembab. Okey, yang mana anda boleh tonton kembali elemen-elemen kesihatan yang lalu melalui YouTube channel Can Studio. Okey, baiklah. Ah, kepada berbicara lebih lanjut, dah seronok pula bicara pasal kesihatan tujuh elemen ini. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya khabar kepada anda semua. Apa khabar anda semua? Saya harap kita semua sentiasa dalam keadaan sihat, berbahagia bersama ahli keluarga kita dan juga rakan terdekat kita, dan juga sentiasa dalam keadaan luar biasa, sentiasa semangat ceria dalam mendepani kita punya kita punya ah, cabaran pada tahun 2025 ini. Dah sampai bulan 5, pertengahan bulan 5 ini. Saya harap kita semua sentiasa kekal bersemangat, berwajar dan juga sentiasa semangat luar biasa. Okey, baiklah. Sebelum kita teruskan lagi program Kesihatan Tujuh Elemen pada malam ini, izinkan saya mengambil sedikit masa untuk saya mengucapkan Selamat Hari Ibu kepada anda semua, ibu hebat yang hadir pada malam ini, yang bersama kita pada program Kesihatan Tujuh Elemen ini. Sama ada anda seorang ibu, bakal ibu, ataupun memainkan peranan sebagai figura ibu, figur ibu okey, dalam kehidupan orang lain. Terima kasih atas pengorbanan anda, kasih sayang anda dan juga ketabahan anda dalam menjaga keluarga, juga membimbing komuniti juga, dan juga kesihatan diri dan juga keluarga. Dan IDCNI, kita percaya wanita bukan hanya sebagai satu sosok konsumer ataupun pengguna saja, malah ada di antara kita semua yang menjadi penggerak perubahan, penyampai ilmu dan juga inspirasi kepada masyarakat sekeliling ini. Jadi saya belum terlambat untuk saya ucapkan kepada anda selamat Hari Ibu, yang mana wanita bukan saja kini bukan saja menjaga keperluan rumah tangga macam buat saya juga, okey, tapi juga mereka semua memang luar biasa hebat. Okey, baiklah. Terima kasih kerana hadir pada malam ini. Jadi, tanpa kita melengahkan masa lagi lah, kita dah ingatan mesra, belum lagi lah, belum ingatan mesra. Okey. Jadi untuk kita teruskan program Kesihatan Tujuh Elemen ini, pernah tak kita pernah mengalami situasi macam kerap letih, asyik sesama ataupun ambil masa yang lama untuk sembuh bila demam ke ataupun batuk kena jangkitan kuman? Hati-hati, kerana itu mungkin tanda-tanda sistem imun badan kita sedang lemah. Bila badan akan mudah diserang oleh virus, bakteria dan juga pelbagai penyakit lain, sehingga boleh menyebabkan penyakit kronik. Jadi pada malam ini kita nak kupas lebih lanjut berkenaan dengan topik imun kuat,
hidup sihat, di mana anda betul, anda semua hadir pada malam ini, di mana kita akan mempelajari lebih lanjut, apakah sebenarnya sistem imun, apakah punca mungkin imun boleh menjadi lemah, dan paling penting bagaimana gaya hidup sihat dan juga zat pemakanan ataupun nutrisi boleh membantu menguatkan sistem imun badan kita, pertahanan badan kita secara, jadi untuk memberikan kita pencerahan lebih mendalam, kita sangat-sangat bertuah kerana beliau belum lagi nak bergerak ke tanah suci nanti, kerana masih lagi bersama kita seorang pakar dalam bidang kesihatan dan juga pemakanan, iaitu konsultan kanan pemakanan CNI Cik Mazla Ibrahim, yang akan berkongsi ilmu dan juga tips penting tentang elemen sindrom sejuk lembap ini. Jadi, sebelum kita bermula, ada sedikit ingatan mesra kepada anda semua. Boleh pastikan mikrofon anda ditutup sepenuhnya supaya tidak mengganggu kelancaran pada program malam ini, program kesihatan 7/5. Dan kalau keadaan mengizinkan, bolehlah on video untuk kita sama-sama berinteraksi. Dan kemudian yang kedua, boleh rename nama anda jika nama akaun anda bukan nama sebenar, dan disertai lokasi anda jika boleh, kerana nanti ada promosi khas di ujungnya. Nanti saya akan tallykan untuk lihat siapa yang ada, dan uh, dia rebut promosi itu nanti. Dan sepanjang sesi pada malam ini, soalan sangat-sangat digalakkan melalui ruangan chat. Nanti ada satu ketikanya kita akan ambil masa sedikit untuk kita kupas bersama persoalan yang anda ajukan. Okey, baiklah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput konsultan kanan pemakanan Cik Mazla Ibrahim untuk berkongsi ilmu dan juga pengalaman beliau. Dipersilakan Cik Mazla. Okey, terima kasih kepada Dr. Zaidi kerana menjemput juga saya pada malam ini untuk berkongsi. Ya, So, ya, jadi kalau kita lihat ini adalah sesi yang ke-6 mengenai kalau kita berceritakan tentang program kesihatan 7 elemen. Jadi kita sama-samalah mendalami ataupun memahami sistem ini. Dan sebelum saya teruskan, saya berterima kasih sekali lagi dan saya mengucapkan selamat datang kepada CBO-CBO, usahawan-usahawan CNI di mana anda berada. Saya nampak ada yang datang daripada Brunei, ada daripada Sabah, daripada Sarawak ada, daripada utara, ya, Central pun ada, dan juga daripada Singapura. Thank you very much untuk anda sama-sama kita memahami atau mempelajari tentang sistem kesihatan 7 elemen ini. Jadi seperti apa yang Dr. Zaidi beritahu kan, kita baru saja celebrate Hari Ibu. Jadinya pastinya saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kerana tangan yang menghayun buayan itu mampu mengguncang dunia. Inilah kehebatan seorang insan bernama ibu. Walaupun terlihat lembut, ibu mempunyai potensi dan kekuatan luar biasa bagi membangunkan keluarga, bangsa dan negara. So, terima kasih kepada anda semua. Anda diraikan. Terima kasih sekali lagi. Dan Cik Fauzi tanya bila pula hari bapa? Jadi hari bapa bulan depan. Jadi bulan depan nanti kita celebrate pula. Kita wish pula untuk hari bapa. So, jadi kita sambung cerita tentang kesihatan 7 elemen ini. Kalau anda tahu tentang sesiapa yang telah pun mengikuti program ini, jadinya kalau kita lihat tentang kita cerita tentang kesihatan 7 elemen ini, anda akan nampak bahawa kita sudah cerita pasal 6 elemen. Sebenarnya tentang elemen-elemen ini adalah berkaitan dengan sistem badan kita, sistem dalaman badan kita. Dan ianya sebenarnya menekankan tentang kesihatan darah. Apa-apa dalam 7 elemen ini, dia berkaitan dengan kesihatan darah kita. Kerana darah kita ini adalah satu bahan yang mengalir ke seluruh badan kita, mempunyai fungsi yang pelbagai.
Jadi dia bawa nutrien, dia bawa oksigen, dia bawa antibody, darah lah yang membawa orang kata tu mengeluarkan toksin-toksin sisa-sisa ya untuk daripada sel-sel badan. Jadinya kesihatan darah itu, bila darah itu kita nak tahu sama ada dia bersih ataupun dia kotor. Jadi apabila dia kotor, maksudnya kita boleh tahu keadaan di sesuatu tempat ataupun di sesuatu elemen tersebut. Jadi 7 elemen ini seperti sebagai ulang kaji, pertama sekali kita menekankan melihatkan tentang tenaga darah. Ya, sama ada darah kita berkualiti ataupun tidak. Kedua, kita juga menceritakan tentang toksin. Kita nak tahu bahawa toksin dalam badan kita dah tinggi ataupun tidak, dan ini akan menyebabkan kalau tinggi dia akan menyebabkan pengaliran darah ataupun pengkumpulan toksin di dalam badan tidak dapat dikeluarkan, dan ini akan menjejaskan kesihatan darah juga. Ketiga, kita cerita tentang lemak darah. Lemak darah selalunya memang berkaitan dengan apa yang dalam di mana lemak-lemak yang mungkin dia adalah orang kata tu lemak yang dalam bentuk kolesterol yang tidak baik, LDL ataupun triglyceride dan sebagainya. Dan lemak-lemak ini berkumpul terutama di bahagian darah dan ada yang berkumpul di bawah kulit ya. Jadi ini juga akan menyebabkan kita menjejaskan juga kesihatan darah ini dan juga akhirnya menyebabkan kesihatan di bahagian elemen itu tidak bagus. Keempat, aliran darah. Apabila semua bahan ini orang kata tu darah tak power and then banyak toksin, banyak lemak, jadi aliran darah tidak akan dapat apa orang kata tu bercantum, dapat mengalir dengan bagus. Jadi ini boleh menyebabkan orang kata tu bila aliran tidak lancar, toksin tak dapat dikeluarkan, nutrien tak dapat masuk ke dalam sel-sel badan kita. Kemudian kita bulan lepas kita cerita pasal su darah. Jadi su darah memainkan peranan juga untuk melihatkan menjagakan kesihatan kita. Jadi itu kita namakan sindrom sejuk lembab. So ini adalah malam ni adalah siri yang ke-6 di mana kita menekankan tentang immunity ataupun daya tahan badan. Sebenarnya bila kita cerita pasal imun memang selalu sangatlah bila cerita pasal kesihatan, bila kita cerita tentang makanan kesihatan, memang akan bercerita tentang imun juga. Jadi, untuk itu, saya bila cerita tentang imun, kita kita sebagai ulang kaji sedikit bila cerita tentang ulang kaji sedikit, kita bulan lepas sindrom sejuk lembap. Keadaan sindrom sejuk lembap di Malaysia ataupun di orang kata Asia Tenggara ini selalunya berpunca disebabkan oleh tabiat buruk kita yang tidak tahan panas dan selalunya akan nak membuatkan kita punya badan ataupun suhu darah kita turun. Jadi macam mana selalunya keadaan ini berlaku? Di Asia Tenggara ni selalunya kalau sindrom sejuk lembap ni disebabkan oleh kita menggunakan aircon ataupun penghawa dingin yang dengan suhu yang amat rendah. Jadinya badan kita memang tidak ada stabil di dalamnya kerana suhu suhu di luar dan suhu yang dipaksa itu berbeza. Kemudian juga cara kita makan lah. Selalu kita suka minum air-air ais untuk menyejukkan atau melegakan tekak kita, kehausan kita, untuk menyejukkan badan. Tetapi dia akan menyebabkan masalah-masalah yang lebih serius yang telah kita kongsikan pada bulan lepas. Jadi bulan ni kita ceritakan tentang imunisasi ataupun imun, daya daya tahan badan kita. Okey, saya tanya pada anda, kalau kita lihatlah orang yang sakit itu, orang yang terlantar di hospital, apakah kemungkinan punca dia terlantar? Kemungkinan mungkin ada cadangan ataupun dayan anda ataupun mungkin anda mahu berkongsi, anda type dekat situ, nanti kan bila kita ada masa, nanti kita ada masa kita akan mengupas kembali. Sila tulis kalau ada apa yang menyebabkan orang itu sakit. Ya, jadinya kalau kita lihat dekat sini, mungkin ada berbagai sebab. Jadinya boleh kalau anda tuliskan, pembagus kita boleh sama mengupasi dan dapat kita mempelajari bersama-sama. Ya, orang sakit. Jadi
Untuk lebih, saya nak cerita satu cerita kesihatan, iaitu cerita medan pertempuran. Ha. Jadi saya bawa malam ini cerita medan pertempuran. Saya nak cerita, okey, bayangkanlah di medan pertempuran. Kalau kita lihat tentera kita ni sedang bertarung dengan musuh secara berdepan, maknanya hand to hand combat. Jadinya bersemuka. Ada yang kita pakai senapang, kemudian ada yang kalau ada pisau, mungkin ada pedang dan sebagainya, kan. Kemudian tiba-tiba seorang jeneral mengarahkan untuk mengakhiri pertempuran ini dengan segera. Cara dia bagaimana? Dia mengarahkan pasukan meriam. Pasukan meriam dikerahkan untuk membedil kawasan pertempuran itu. Dia membedil. Ini contohlah gambar ni lah, membedil. Selalunya orang yang pasukan meriam ini dia tidak dekat daripada tempat medan pertempuran tu, dia jauh. Jadi jeneral dia kata, okey, bedil. Okay, kenapa? Sebab nak cepat. Okay. Jadi kalau kita lapak di situ kan, musuh bila pasukan meriam ni melakukan serangan bedilan-bedilan, jadinya pihak musuh, okey, uh, musuh akan berjaya dikalahkan. Jadi tetapi apa yang berlaku? Adakah para pejuang kita turut mengalami korban yang besar? Ha, tentera musuh memang boleh kalah, mati, tapi kita korban. Tetapi tentera kita terkorban tak? Kalau bedilan itu, kerana bedilan tu dia tak nampak. Mungkin orang ni musuh, dia boleh bedil kan? Dia bedil aja sekali adung kan? Jadi situasi ni sama seperti apabila kita ada kuman dan virus yang menyerang. Apakah biasanya yang kita gunakan bila kuman dengan virus menyerang kita, badan kita? Selalunya kita akan gunakan ubat, iaitu mungkin antibiotik ataupun anti radang. Anti radang. Jadi kalau kita gunakan ini, apakah ini akan berlaku dan adakah antibiotik ini dan anti radang ini dia dapat menghapuskan virus dan juga kuman? Ah, Mungkin ya, selalunya memang boleh. Namun, pernahkah anda terfikir, okay, dengan penggunaan antibiotik ini, antibiotik ini atau ubat-ubatan ini, anda akan menyebabkan virus itu menjadi lemah, tetapi dalam masa yang sebaliknya, sekejap saja dia lemah. Dia akan menjadi sesuatu yang mana dia akan uh, datang balik semula, bermutasi, kemudian dia akan lebih kuat. Sama seperti dalam pertempuran tadi, askar musuh kita ibaratkan sebagai virus. Manakala pejuang kita ni seperti imun kita, tentera imun kita. Apabila kita gunakan bom obat, walaupun musuh dapat dihapuskan, tentera imuniti kita akan mengalami korban juga. Pertahanan imuniti kita menjadi lemah. Bila musuh baru pula datang, jadi kita sudah kurang orang. Mana tentera kita makin kurang. Tentera imuniti kita tidak lagi mampu bertarung. Sebabnya, ini satu masalah yang berlaku. Jadi, apa yang kita patut buat? Sebaliknya, jika kita menggunakan pendekatan yang berbeza, iaitu kita latih tentera kita, kita kukuhkan benteng dan kita bekalkan zat-zat makanan-makanan, nutrisi kepada tentera imuniti kita. Bukan saja kemampuan bertarung itu kita akan menjadi meningkat, malah garis pertahanan kita akan menjadi lebih kukuh. Apabila musuh datang, tentera imuniti kita akan dapat memusnahkannya dengan lebih cepat. Jadinya tentera imuniti kita adalah kuat. Jadi ini yang saya kongsikan dengan anda. Selalunya apa yang kita akan lakukan apabila kita jatuh sakit, terutamanya kita tidak begitu sihat badan, kita akan menggunakan antibiotik ataupun penahan sakit. Ini memang terlalu banyak yang selalu kita lakukan. Kadang juga adalah ubat-ubat yang kata anti-inflamasi secara bahan-bahan ubat-ubat kimia. Jadi ini sebenarnya tidak bagus kerana ia akan membuatkan daya tahan badan kita akan menjadi kurang sekali, menjadi orang kata makin lemah. Jadi untuk anda tahu
sebenarnya apa itu daya tahan badan kita. Jom kita ceritakan kepada anda. Daya tahan badan kita ini adalah, kita ada satu sistem dalam sistem imun kita. Sistem imun kita ini adalah yang ada dalam badan, struktur atau proses dia yang mempunyai badan yang melindungi untuk melawan penyakit. Okay. Jadinya di dalam sistem imun ni ada bahan-bahan yang dihasilkan oleh badan kita, contoh antibody kita yang mengenal zarah-zarah asing. Maknanya yang bukan, dia nampak asing, foreign to our body. Yang terdiri kemungkinannya daripada bakteria, daripada virus, daripada kulat, dari fungi, mikroorganisma, parasit, ya, mungkin radikal bebas ataupun juga toksin. Jadi dekat sinilah bahan-bahan zarah-zarah asing ini akan di uh, imun ini akan lihat dan kemudian akan cuba menghalang ataupun menetralkan keadaan-keadaan seperti zarah-zarah asing ini supaya dia tidak membuatkan badan kita jatuh sakit. So, jadi sistem imun kita ini dapat membezakan dari jaringan dalam badan sendiri daripada, kalau dibandingkan dengan yang dari luar dengan daripada yang dalam. Jadi setiap sistem imun kita berbeza, ya. Dan setiap sistem ini dia akan menentukan bagaimana kita nak respon, badan kita nak respon. Jadi setiap orang dia respon pun berbeza-beza sedikit. Tapi yang penting adalah kita mahu perisai atau pelindung. Jadi sistem ini sebagai pelindung badan kita daripada anasir daripada luar. Okay. So sedikit sebanyak tentang perkongsian itu. Jadi apakah organ yang berkaitan dengan 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 sistem imun ini. Jadi untuk itu kan, kalau kita nak ceritakan anda, pertama sekali, paling pertahanan yang pertama adalah kulit. So jadinya kalau benda asing yang nak masuk dalam badan kita, jadi kulit sebagai orang kata barisan pertahanan yang pertama. Kedua, orang banyak yang kata tak tahu tentang sebenarnya dinding usus kecil ini, dia boleh juga dapat mengesan patogen ataupun bakteri-bakteri ataupun bahan-bahan yang berbahaya dari dalam saluran pencernaan. Maknanya daripada usus sendiri sudah ada. Okey, jadi ini namanya Peyer's patches yang di dalam dalam usus kecil, dekat bahagian usus kecil. Kemudian appendix. Okey, kalau anda nampak appendix kan, di bahagian di sini kan, dulu memang pakar-pakar perubatan memang tidak tahu appendix ni ada mempunyai tujuan dia. Jadinya banyak yang katakan sebenarnya tidak ada, tak ada mempunyai fungsi-fungsi yang betul. Kami pun masa kami belajar dulu pun tidak ada ditekankan bahawa appendix tu ada mempunyai fungsi-fungsi yang betul. Sebenarnya appendix ni adalah simpanan bakteria yang baik. So jadinya askar-askar, ya, askar-askar kita, askar imun kita, yang ada lebih, ada standby macam FRU kan. Jadinya dia yang menjagakan di bahagian usus kita. Okay. Kemudian hati. So hati, kita liver, dia bertindak sebagai organ imunologi pusat yang mengawal berbagai sel dan proses imun dia. Dan juga tindak balas imun. Tadi saya cakap respon kan, respon imun berbeza, jadinya hati yang memainkan peranan juga. Dan bagi usus, di mana ada yang patogen yang keluar daripada usus ni, jadinya dia akan tapis. Itu yang satu yang bagus tentang hati. Jadi hati ini banyak fungsi dia selain pada penguraian toksin. Jadi penguraian ataupun penapisan bahan-bahan asing juga di situ. Kemudian sumsum tulang. Sebab sumsum tulang adalah untuk menghasilkan sel darah putih. Jadi anda tahu bahawa sel darah putih adalah antara bahan-bahan yang ada menghasilkan antibody, iaitu sebagai orang kata tu untuk daya tahan badan kita. Okay, limpa, okay, menapis darah, menyimpan sel darah trombosit, serta sel darah putih. Sel darah putih, iaitu di mana banyak mempunyai bahan-bahan antibody. So dia juga menghasil dan menyimpankan sel darah putih, untuk membantu melawan infeksi. Kemudian kelenjar thymus, di bahagian, kalau kita lihat dekat sini kan, ini untuk kita buatkan bila sel imun itu, bila banyak sel imun, mana-mana kalau ada anasir daripada luar, jadinya untuk cepatkan matang, ni di bahagian thymus ini. Okay, sistem limpa, yang warna hijau, jadinya memang sistem, jadi dia menggerakkan
sel-sel imun dari antara tisu ke satu dengan aliran darah. So nodul-nodul ya warna warna hijau ni di mana untuk menapis untuk perangkap zarah-zarah asing. So memastikan sistem imun berfungsi dengan betul. So jadi very intricate, banyak yang kita faham bahawa nampak bila cerita pasal imun, tetapi dia punya sistem ataupun orang kata organ-organ berkaitan adalah tinggi. Ini sebagai orang kata tu ilmu kepada anda ya. Jadi kemudian kalau kita nak juga kongsikan dengan anda bahawa kadang-kadang anda nak nampak bahawa bila kita rasa seperti kata Dr. Zaidi, kita rasa macam lemah, senang kena sesama je. Antara penyebab bila kita katakan benda asing yang datang dalam badan kita, mungkin juga dalam bentuk toksin. Secara lazimnya, secara semula jadinya, kalau toksin tinggi dalam badan, imun kita akan menjadi lemah. So itu memang kaitan yang amat yang anda perlu tahu tentang itu. So jadi kita selain daripada untuk mengawal daripada penyakit jangkitan-jangkitan, daripada kuman dan sebagainya, kita perlu memastikan bahawa toksin dalam badan kita adalah kurang. So anda tahu bagaimana now kedua cara yang berbeza. Okay? Kemudian kalau kita lihat, saya ingin kongsikan dengan anda tentang apa yang tadi sebab penyebab kalau orang sakit-sakit. Ada dua. Satu adalah disebabkan keradangan. Keradangan ni boleh dikaitkan dengan penyakit yang boleh menyebabkan penyakit-penyakit yang orang kata tu yang lama-lama dipanggil kronik lah. Yang tidak ada disebabkan oleh jangkitan. Satu lagi penyakit adalah disebabkan oleh jangkitan. Ini adalah satu statistik di mana daripada tahun 1991 hingga 223 dan selalunya, biasanya di Malaysia adalah penyakit yang disebabkan oleh keradangan yang berkait dengan apa dia seperti keradangan di dalam jantung dan akhirnya boleh menyebabkan serangan jantung, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung. Dan ini pula contohnya pada tahun 98 ini disebabkan yang paling tinggi adalah stroke berkaitan dengan baik daripada saluran darah di otak. Tetapi kalau anda lihat dekat sini, banyak yang disebabkan oleh penyakit topnya adalah disebabkan oleh uh, di jantung ataupun di otak. Tetapi pada tahun 2021 ianya disebabkan oleh jangkitan, di mana ketika itu COVID melanda kan di seluruh dunia. Jadi di Malaysia pembunuh utama orang kata tu sebab kematian utama adalah disebabkan oleh COVID. Kemudian pada 2023 penyakit yang menyebabkan kematian yang paling tinggi adalah satu lagi disebabkan oleh jangkitan iaitu pneumonia. So sekarang ni ada dua, maksudnya anda perlu tahu bahawa bukan hanya anda uh, risiko untuk berdepan dengan masalah-masalah kronik seperti darah tinggi, kecil manis kan dan sebagainya, jantung, lemah jantung dan sebagainya, tetapi masalah berkaitan dengan jangkitan pun adalah satu permasalahan yang sekarang makin menular. Dulu kalau cerita pasal pneumonia, orang selalu tak rasa ia boleh menyebabkan kematian ataupun kalau kematian pun tidak banyak. Tapi sekarang memang sudah ada. Anda pun tahu kan, kadang-kadang pun adalah selain pada pneumonia, influenza pun sekarang juga boleh menyebabkan kematian juga. So ini di dalam 220 tahun 2023, 10 prinsipal penyakit ya. Yang pertama sekali pneumonia. Okey, kedua adalah penyakit jantung. Ini penyakit berkaitan dengan otak. Ini kita tahulah accident baru-baru ni pun pagi tadi kita dikejutkan dengan 10 anggota FRU yang terlibat dalam kemalangan maut ya. Kita sama-samalah juga kita berdoa ya supaya mereka dapat dicuri rahmat. Okay, kemudian ini melanina ini disebabkan juga kalau anda lihat tentang lung, paru-paru yang disebabkan oleh kanser. Ini chronic lower respiratory ni selalunya disebabkan oleh merokok terlalu tinggi. Ini pun juga melanina kanser, ini kencing manis, tekanan darah tinggi, ini juga kanser, kanser di buah dada ataupun payudara.
So anda nampak dekat situ kan kaitan tentang ini, dan kesemua masalah ini juga kita perlukan imun yang amat tinggi. Imun kita bukan tinggi, imun yang kuat ya. So now untuk nak tahu sama ada kita punya imun bagus ataupun tidak, kita dapatkan tunjuk dengan kita boleh buat dengan jadual saringan kesihatan. Okay, jadual saringan kesihatan. Pertama sekali, adakah anda mempunyai masalah pening kepala? Adakah anda mempunyai masalah sakit kepala? Adakah anda mempunyai masalah rambut gugur? So, mungkin anda rasa ini tidak apa kenanya dengan imun. Sebenarnya dia ada dalam keadaan seperti ini. Kedua, tentang mata pula. Adakah mata anda rasa sakit? Adakah mata anda selalu rasa gatal? Adakah anda mempunyai banyak tahi mata? Adakah anda mempunyai masalah ketumbit pada mata? Okey. Kemudian kita pergi pula kepada telinga. Adakah telinga anda gatal? Adakah anda telinga anda sakit? Adakah telinga anda banyak tahi telinga? Okey, kalau anda tidur, adakah anda memang sering berdengkur? Adakah anda selalu mempunyai masalah hidung tersumbat? Mungkin sebelah malam kalau tidur, mungkin bila mengiring belah kiri, dia tersumbat belah kiri. Bila mengiring belah kanan, mungkin tersumbat belah kanan. Adakah anda mempunyai masalah ini? Adakah anda selalu sering bersin? Sering bersin. Adakah hidung anda sering berhingus? Adakah selalunya radang pada hidung? Maknanya hidung anda merah je selalu. Adakah sesama anda sukar sembuh? Okay. Okay, itu tentang permasalahan dengan hidung. Kemudian kita pada benda mulut pula. Adakah anda selalu anda rasa gatal? Selalu ada tekak anda sakit? Tekak anda selalu kena batuk-batuk. Mungkin adakah selalunya anda ada banyak tahap, terutama belah pagi juga pun. Adakah anda sukar bernafas? Okay. Mungkin pada mulut, mungkin adakah mulut anda rasa pahit? Mungkin tak anda ada mempunyai ulcer mulut ataupun ulcer lidah. Okay. Kemudian, tangan. Adakah anda masalah tangan dan kaki sejuk? Okay. Adakah anda mempunyai tangan dan kaki yang terlalu panas? Jadinya selalu kita kat sini, kalau panas pun tidak, amat panas pun tidak bagus, amat sejuk pun tidak bagus. Adakah tangan dan kaki anda lemah selalu? Okay. Kemudian, adakah anda selalu sakit sendi? Adakah anda selalu sakit bahu? Ya. Dan adakah anda selalu sakit leher? Adakah anda sakit pinggang? Sakit-sakit anggota dalam dekat badan anda. Kemudian, mungkinkah anda mempunyai air kencing yang keruh? Adakah anda mempunyai air kencing yang berbau? Bila berbau, maksudnya bukan berbau busuk, tetapi ada bau. Ada, bukannya jenis yang anda makan petai, tapi ini bukan sebab minum kopi ataupun anda minum, tapi kalau ada kencing anda berbau, so ini juga ada tanda masalah tentang imun. Adakah najis anda cair, turun aja, ataupun adakah ada najis anda tidak berbentuk, makna lembik, adakah anda ada rasa mual ataupun muntah? Adakah perut anda kembung? Adakah anda mempunyai masalah pencernaan? Rasa susah nak hadam. Okay, kemudian, adakah kulit anda gatal? Adakah anda mempunyai masalah eczema? Adakah anda mempunyai masalah alahan dan alergi? Alahan mungkin alergi ini mungkin terhadap makanan, mungkin terhadap abu-abu environment kan. Mungkin juga apa lagi kucing, bulu kucing dan pelbagai. Jadinya sekiranya anda mempunyai alahan, jadinya pun part of it. Okey, kemudian kelenjar limfa bengkak. Jadinya bahagian-bahagian terutama di bawah orang kata tu di tepi ketiak anda, di bahagian paru-paru, payudara, di dada dan juga di bahagian dekat-dekat ari-ari. Jadinya dekat situ selalunya ini dekat tempat kelenjar limfa. Okay, adakah anda mempunyai lipoma? Iaitu bahagian macam ketulan, benjolan di mana-mana bahagian di bawah kulit anda, dekat mana-mana pun. Adakah anda mempunyai tahi lalat yang membesar atau bertambah? Jadinya sekarang mungkin semakin orang anda lihat, semakin orang berumur, dia punya tahi lalat bintik-bintik warna hitam tu banyak, lebih banyak. So sekiranya ini berlaku makin banyak atau makin bertambah, ataupun makin membesar, itu pun juga satu tandanya. Dan adakah anda semakin kurus? So ada 45 simptom ini, tanda-tanda ini yang anda boleh buat semakan sendiri. Dan daripada situ kita boleh tahu kalau anda mempunyai banyak
So antara dan antara ini, walaupun anda dekat keadaan ini, salah satu daripada ini mungkin ini kita boleh boleh yang boleh menunjukkan bahawa anda punya daya tahan badan anda, imun anda menjadi lemah. So jadinya di sini inilah dia jadual semakan kesihatan sendiri yang anda boleh lakukan. Baru-baru ini hari Sabtu dan Ahad kita baru selesai buat satu kursus ataupun bengkel perunding kesihatan HCW di mana kita mengajar cara menggunakan jadual semakan kesihatan kendiri. Dan jadual semakan kesihatan kendiri ini diiktiraf oleh sistem pengurusan kesihatan dacun daripada negara China. Dan 100 ini memang memadai, memang cukup untuk kita dapat mengetahui uh, gejala-gejala yang boleh menyebabkan elemen-elemen kita tidak begitu sihat ataupun sihat. Ya. Okey, apa lagi? Okey, daripada sini. Mungkin anda nampak tidak begitu serius dengan tanda-tanda itu. Saya yakin kebanyakan juga orang rasa tanda-tanda itu sebagai normal, biasa dan tidak ambil peduli atau tidak ambil kisah tentang tanda-tanda itu. Tetapi imunisasi ini, daya tahan badan kita, dia pun ada, orang kata tu, ada kerja dia, fungsi dia. Makin lama, kalau dia terlalu terbeban, jadinya sistem imun akan kolaps. Jadinya kalau sistem imun makin lama makin lemah, semakin lemah, dia akan menyebabkan komplikasi. Jadi apa komplikasi yang lebih serius yang mungkin anda perlu ambil tahu? Pertama sekali, saya ada bercerita tentang penyakit jarang jumpa di Malaysia. Kalau dulu penyakit ini tidak pernah orang dengar di dunia, tapi di Malaysia ini sekarang ni sudah mula ada. Jadinya dulu imun secara semula jadi manusia ataupun kita punya atuk, wah, nenek kita. So dia tidak berdepan dengan keadaan seperti ini. Tapi zaman sekarang start penyakit jarang jumpa di Malaysia makin meninggi. Contohnya penyakit yang berkaitan dengan genetik. Ya. Jadi ini di sini saya tekankan juga yang menerima rawatan cuma 11,000 je. Walaupun ada 1 juta pesakit. Ya, di mana penyakit jarang jumpa ni ada 491 jenis penyakit. Okey. 1,200 berkaitan dengan kanser yang rare. 80 orang yang sekarang menerima rawatan yang berkaitan dengan sindrom Marfan, iaitu masalah tulang dan sendi yang rare. Ada 120 pesakit yang berkaitan dengan penyakit sindrom Prader-Willi, iaitu berkaitan otot yang lemah di mana pertumbuhan terejat. Dan juga ada 400 yang berkaitan dengan penyakit sawan yang rare. Ada 300 sekarang menerima rawatan berkaitan dengan penyakit metabolik yang rare. 200 berkaitan dengan penyakit saraf dan otot yang rare. 500 sekarang tengah menerima rawatan berkaitan dengan penyakit kelainan kromosom. Jadinya anda nampak dekat sini. Mungkin anda kata, kenapa sikit sangat mendapat rawatan? Kerana kepakaran belum ada. Jadinya penyakit sudah ada, penyakit sudah timbul, tapi pakar-pakar tidak ada. Jadi kemudian bukan saja itu, kos juga untuk merawat adalah tinggi. So jadi ini antara punca sebab kenapa hanya rawatan itu boleh diberi kepada limited people aja ataupun limited patient. So, bayangkanlah kalau ini berlaku kepada keluarga kita. Yang penting, yang pada saya rasa yang perlu kita jaga adalah sebelum ini berlaku, kita perlu ambil peduli. Caranya adalah untuk meningkatkan ataupun menguatkan sistem imun kita. So, selain daripada itu, apa komplikasi lagi? Okey, kerosakan kepada organ-organ penting. Selain daripada organ penting, kita tahu bahawa organ-organ penting kita contohnya hati. Tadi kita beritahu bahawa sistem imun kita antaranya adalah hati kan. Jadi sokonnya kita lihat dekat situ banyak juga kaitan-kaitan sumsum tulang. Kalau dia banyak perlu menghasilkan terlalu banyak kan. Jadi ini menyebabkan ini terbeban. Jadi akhirnya menjadikan kerosakan kepada organ-organ penting. Contohnya daripada jantung juga, dari selain daripada hati, kepada perut dan daripada limpa dan sebagainya. Dia akan efek kepada juga saluran penghadaman.
Di mana orang kata sistem pertahanan badan dari situ, bakteria-bakteria baik di dalam itu tidak dapat melawan askar-askar daripada luar, ya. Jadinya ini akan merosakkan juga, menyebabkan kita punya sistem penaman akan rosak. Sistem saraf, sebab sistem saraf berkaitan dengan sistem limfa. Jadi sistem saraf ini adalah fungsinya dalam komunikasi ke seluruh badan-badan kita, anggota-anggota kita, kan. Jadinya dia akan juga terjejas. So bila terjejas, badan kita akan jadi haywire. Kita akan bercelaru. So ini yang kita tidak mahu, ya. Dan apabila kalau keadaan seperti ini, bila keadaan bercelaru, jadi sel-sel badan kita tidak akan dapat tumbuh dengan baik. Jadinya bila sel-sel yang tidak dapat tumbuh dengan baik, yang sel-sel badan kita yang sehat tidak dapat itu. Jadi sel-sel kanser kita akan mula meningkat. Jadi sel-sel meningkat, jadi itu meningkatkan risiko terhadap kanser. So ini adalah komplikasi juga. So antara yang serius. Jadi anda nampak tadi, kan, bahawa masalah-masalah kematian berkaitan dengan kanser juga berkaitan menjadi tinggi. So apa lagi? Yang terakhir, komplikasi yang terakhir yang saya ingin tekankan anda adalah masalah autoimun, penyakit autoimun. Tadi bila kita kata bahawa imun kita, dia bila dia sudah terbeban, kadang-kadang dia tidak mengenal yang mana askar baik dengan mana askar jahat. Di mana sistem badan kita, antara bahan-bahan dalam sistem badan kita, sel-sel dalam badan kita, dengan bergantung dengan kalau dibandingkan dengan luar, dia tak kenal. So dia akan serang. Contoh yang paling selalu berlaku adalah bila orang itu masalah, contoh adalah mempunyai masalah arthritis. Jadinya dekat arthritis ni selalunya dia akan dekat sendi, kan, dekat sendi. Kenapa? Kerana kita punya sel-sel imun kita, dia nampak macam sesuatu berlaku dekat sendi tersebut, dia pergi serang di sendi, di sel-sel sendi. Akhirnya dia akan membengkak, ataupun orang kata tu uh, jadi radang lah. Jadi tu dia dinamakan arthritis. Juga contohnya lah, kalau orang mempunyai masalah kulit, eczema, contohnya. So itu juga masalah autoimun, di mana sel-sel kulit telah diserang oleh sel imun badan kita. So ini lebih dangerous, sebab apa? Patutnya sel imun kita dia lawan dengan sel daripada luar, bahan-bahan daripada luar. Tapi sekarang ni sel imun ataupun respon imun kita ini, dia pergi attack bahan-bahan dalam bahan-bahan dalam badan kita. So ini lagi tidak bagus. So yang penting untuk kuatkan bagaimana. Jadi inilah saya nak kita kongsikan. Bagaimana untuk kita kuatkan daya imun badan kita. Jadi ini contohnya lah, antara sel-sel imun adalah sel darah putih. Kita nak dia kuat. Kita tak mahu dia lemah. Bagaimana? Okey. Di sini kita lihat bahawa dalam kesihatan, kita tahu bahawa kita perlu selain daripada menjaga kesihatan ini, kita perlu ambil pemakanan yang bagus, kita tabiat-tabiat yang bagus, kan. Jadi untuk produk makanan kesihatan CNI, produk yang kita nak cari, produk yang dapat membantu menguatkan imun badan kita. Jadi produk yang mana? Satu, kita cari produk yang mempunyai fungsi pelindung. Yang mana fungsi yang mempunyai antibakteria, antivirus, antioksida, dan antiinflamasi. Ini kita cari produk-produk seperti yang ada mempunyai fungsi ini. Kedua, kita cari produk yang dapat membantu untuk meningkatkan penghasilan antibody. So bila antibody kita tinggi, jadi ini antara sel-sel imun kita akan menjadi tinggi. Ketiga, kita nak produk yang meningkatkan bakteria yang baik. Itu adalah first internal defense. Internal, maknanya pertahanan dalaman yang pertama. Jadi ini kita nak cari good bacteria untuk meningkatkan produk yang dapat meningkatkan bakteria yang baik. So tiga, so kita nak cari produk yang mana? Jadi okey, anda tahu bahawa produk yang selalu saya akan kongsikan adalah produk enzim. Saya memang walaupun kita, sampai sekarang saya memang ambil enzim. Okay, kita ada tahu bahawa enzim ada dua jenis. Jadi dia satu, sekarang ni ada live enzyme dan juga LEAF ataupun live enzyme advanced formula. Jadi anda tahu bahawa
fungsi-fungsi enzim ini. Dan kalau leaf tu sebab dia advanced formula, dia ada fungsi yang berlebihan, tambahan, dan dia ada mempunyai keaktifan yang lebih tinggi. Tetapi kedua-dua mempunyai basic yang sama, iaitu dia sebagai pemangkin tugas organ-organ kita supaya organ-organ kita dapat dibaik pulihkan. Jadi tugas organ ini dengan ada enzim, dan enzim kita adalah enzim kompleks, dan juga dia akan membantu dalam tugas makanan kesihatan yang kita ambil. Sebab itulah bila kita mengambil produk, kita selalu memang rekomenkan enzim bersama dengan produk lain supaya dia dapat boostkan fungsi makanan kesihatan yang kita ambil tu. So, untuk menekankan tentang life enzyme ataupun leaf ini, bagaimana dia dapat membantu menguatkan sistem imun kita. So, pertama sekali, enzim kita adalah enzim kompleks. Dia ada fungsi antibakteria, antivirus, anti radang, anti-inflamasi dan antioksida. So anda tahu kan, yang ini empat memang dalam life enzyme ataupun leaf memang ada. So ini adalah pelindung untuk kita. Okey. Kedua, uh, enzim ini membantu untuk membersihkan darah. So jadinya bila dia membersihkan darah, darah yang bersih akan membantu untuk membawa antibodi ke bahagian-bahagian yang tidak sihat untuk melawan penyakit. So jadinya nutrients dapat dihantarkan, oksigen dapat hantar. Dan selain dapat yang sama, dia dapat menguraikan toksin. Enzim dapat menguraikan toksin. Jadi toksin-toksin yang halus juga yang ada dalam saluran darah dapat dikeluarkan, dapat diuraikan juga di dalam. Jadinya dapat membersihkan darah. Kemudian keempat, dia dapat memelihara sel yang rosak. Okay. Bila cerita pasal sel, bila kita ambil ubat dia tidak akan dapat memulihkan sel badan kita. Hanya dalam badan kita ini perlukan bahan-bahan yang semula jadi, suplemen untuk membantu untuk memulihkan. Ubat tidak. Dia boleh menahan, tetapi dia boleh tadi ada bom ubat tadi dapat boleh mematikan serangan musuh, tetapi dia tidak dapat membantu untuk untuk membaiki ataupun memulihkan sel badan atau menghasilkan sel badan baru. Jadi kalau dekat sini, nampak enzim ada fungsi untuk memulihkan sel-sel yang rosak. Kemudian, enzim juga dapat bantu untuk penggantian sel baru yang sihat. So, jadinya kalau macam contohnya lah, bila sel baru yang sihat itu tinggi, jadinya untuk sel yang cancer dapat kita retardkan, kurangkan. Okay? So itulah maknanya dia dapat suppresskan dari situ. Kemudian selain daripada itu, enzim dapat menguraikan makanan sebagai sumber nutrisi. Kerana badan kita lemah, jadinya nutrisi tidak cukup. Jadi enzim membawa kalau makanan kita makan, dia dapat uraikan makanan tersebut supaya nutrisi daripada makanan yang anda makan itu dia dapat diserapkan oleh badan dan ia menjadi daya tenaga kepada badan kita. Selain daripada itu juga, enzim dapat membantu meningkatkan bakteria baik dalam usus kita. So, bila bakteria baik dalam usus, so itu the first defense kita, internal defense kita. Okay, itu satu, enzim. Produk apa lah selain daripada enzim yang kita nak rekomenkan? Jadi apa yang mungkin anda rasa produk apa? Jadi kita sama-sama kupas. Okay, produk yang pertama yang saya akan gabungkan bersama dengan enzim adalah ekstasi. Anda tahu bahawa ekstasi ini adalah produk yang memang popular. Senang untuk juga kita kongsikan kepada orang. Pertama sekali kalau kita lihat tentang ekstasi ini, saya memang ingin kongsikan dengan anda. Dia dapat meningkatkan fungsi imun kita, ya. Dan selain daripada itu, dia dapat meningkatkan antioksida. Dia ada dia ada mempunyai fungsi antioksida. Jadinya tadi kalau ada uh, oxidation dalam badan kita, ya, dengan radikal bebas, jadinya membantu di situ, dia ada antioksidan dekat situ. Kemudian dia penyelasan jin, jadinya di dalam sel imun kita. So jadinya sel imun kita, kalau kita ambil ekstasi, dia dapat membantu, ya, lebih. Kesihatan kulit, ya, kesihatan kulit, jadinya selalunya kadang-kadang masalah penyakit imun berkaitan dengan
olahan daripada kulit. Jadinya ekstasi dapat membantu dan juga penyembuhan luka juga. Dan dalam bengkel perunding kesihatan, ada cerita, ada yang berkongsi tentang orang kata tu tentang denggi. Jadi anda tahu bahawa denggi ini bagaimana dia dapat membantu adalah untuk meningkatkan ekstasi ini memang tinggi. Kalau adalah bagus gabungan di antara ekstasi ataupun royal jelly vitasi untuk digabungkan dengan enzim kerana dia dapat meningkatkan imun kita. Okay. Dan adakah dia boleh meningkat secara langsung platelet? Tidak. Apa yang dia buat secara tidak langsung, dia dapat menyerapkan zat besi. Jadi zat besi dapat membantu untuk menghasilkan darah dalam darah, dan selain daripada dalam darah itu maknanya daripada juga dalam sel darah putih juga maknanya dalam darah tu. Okey, kemudian apa lagi? Untuk produk yang kedua, jadi ini anda boleh pilih ekstasi dan ataupun royal jelly vitasi. Bagi orang dewasa, saya kalau boleh memang rekomenkan ekstasi lah, ya, kerana dia ada fungsi yang lebih dan juga dalam masa yang sama dia punya dia punya keistimewaan dia lebih. Okey. Kemudian kita jumpa probiotik. Okey, dia meningkatkan bakteria baik dalam usus. Anda tahu bahawa memang probiotik adalah good bacteria, kan? Kemudian dia menguatkan hadangan pada usus. Jadinya kalau kita lihat dia punya dalam usus punya dinding dekat situ. So dia akan lebih kuat, dan tadi kita cakap pasal patient itu, dia dapat membantu lagi. Jadi supaya sel imun kita dapat tinggi. Kemudian dia nampak meningkatkan fungsi sel imun dan dia meningkatkan antibody. So that's why probiotik ini amat penting dalam fungsi meningkatkan ataupun menguatkan imun kita. Kemudian produk yang keempat adalah DMG, iaitu fungsi DMG. Anda tahu dia ada, kita selalu cakap meningkatkan imun, ya. Sebenarnya bagaimana dia membantu untuk meningkatkan penghasilan antibody kita. Kedua, dia perbaiki aktiviti sel B dan sel T, iaitu adalah sel-sel orang kata sel imun kita. Kemudian dia dapat selaraskan penghasilan cytokine, iaitu sel protein yang penyelarasan reaksi imun untuk fight kita punya nasi asing luar. Dan dia dapat mengoptimalkan oksigen, dan akhirnya dia juga ada mempunyai fungsi antioksidan. So jadinya produk kita memang ada mempunyai fungsi bertindih, dan anda boleh pilih mana produk yang dapat membantu kesesuaian anda. Jadinya di sini kalau saya akan pilihkan enzim dan juga ekstasi sebagai the main produk untuk imun. Tapi terpulang kepada anda, kerana produk CNI bukannya ubat, tetapi adalah food supplement ataupun nutrition. Okey, selain daripada itulah, walaupun kita cakap pasal makanan kesihatan, yang penting juga anda perlu ubah tabiat, minum air bermineral, kerana apabila kita cukup air, badan kita cukup cecair air, jadinya pengaliran juga akan bagus. Dapat untuk kita air yang bermineral ini, ya. Kalau contohnya hot spring, dia ada mempunyai elektrolit sebab kerana kenapa? Dia mempunyai banyak mineral-mineral, ya, yang halus. Okey. Kemudian kita perlulah amalkan pemakanan yang seimbang. Kita makan makanan yang berkhasiat, bervitamin dan juga mempunyai probiotik pun bagus. Kita rehat dan tidur yang cukup supaya badan kita boleh repair. Kita perlulah bersenam secara teratur, ya. Kalau boleh pun 10,000 langkah satu hari pun bagus. Kita dapatkan cahaya matahari yang pagi supayanya dia mempunyai banyak vitamin D, so membantu juga dalam badan kita. Dan kita kita hindarkan terdedah pada makanan dan persekitaran yang mempunyai toksin yang tinggi. Kita perlu berhenti merokok. Kemudian kita tingkatkan kebersihan badan dan persekitaran, kerana bila badan dan juga persekitaran yang tidak bersih akan mengundangkan kuman-kuman, kan. Tangani stres, kerana stres ini akan melemahkan daya imun kita juga. Imbangi jugalah penggunaan telefon pintar dan komputer, kerana dia ada mempunyai radiasi dan elektromagnetik. So dia akan, badan kita akan mempunyai oksidasi, teroksidas secara tinggi. Jadinya kita di situ tidak bagus, ya. So sedikit sebanyak, jadinya mungkin laju pada ini, saya minta maaf
sebabnya uh, saya nak dapatkan time yang Zaini. Jadi untuk itu saya serahkan kembali majlis ini kepada Dr. Zaidi. Dr. Zaidi, are you okay? Yap, baik. Terima kasih Cik Mazlah atas penerangan. Sebenarnya pada saya dia lebih komprehensif. Bagaimana ini dapat mempengaruhi kesihatan kita secara keseluruhan, di mana Cik Mazlah tadi dah kupas bagaimana ah, ah, apa yang mempengaruhi kesihatan, apakah komplikasinya dengan cerita di medan peperangan supaya memudahkan kita untuk memahami bagaimana sistem imun badan bekerja di dalam badan kita ini. Okey, baiklah. Tadi menerangkan apakah produk yang mungkin boleh kita sarankan untuk memperbaiki kesihatan sistem imun ini. Produk utamanya adalah ah, LEF ataupun Life Enzyme, iaitu CNI enzyme, di mana tak lengkap kalau kita apa kata mereka yang dapat ah, manfaat kesihatan daripada produk CNI enzyme ini kepada anda semua. Yang pertama yang boleh saya kongsikan kepada anda daripada Negeri Sembilan, iaitu Duratul Jannah. Okey, beliau mengalami masalah kesihatan ataupun keadaan kesihatan yang beliau alami adalah kerap demam panas daripada sistem imun yang lemah ni. Okey, dan juga beliau juga mengalami masalah tekanan darah rendah, sering dibawa ke klinik oleh warden asrama dan pernah ditahan ward kerana mengalami demam panas. Maksudnya kerap mengalami enzim, di mana beliau amalkan lafaz enzim setiap hari sebagai usaha untuk meningkatkan tahap kesihatan. Ah, Penting kesihatan ni supaya dapat menuntut ilmu dengan baik. Jadi selepas mengamalkan sedang demam panas dapat menurunkan suhu badan ke tahap normal dan tidak perlu dibawa lagi ke klinik. Kini saya juga jarang mengalami demam panas sejak mengamalkan lafaz enzim. Terima kasih Sena kerana membantu meningkatkan kesihatan saya. Jadi kan life enzyme, senang enzim ni dapat membantu meningkatkan daya imun badan beliau sehingga uh, uh, dapat kena demam panas dan juga ketika uh, kena demam panas tu beliau juga mengamalkan life enzyme supaya dapat membantu proses pemulihan dengan lebih cepat. Okey. Baiklah, pada Nur Azizah binti Abdul Rahman daripada Masjid Tanah Melaka mengalami masalah demam dan juga lemah keterlaluan. Beliau mengamalkan leaf, okey, sebelum mengambil vaksin booster. Okey, dengan semangat ingin pergi ke seminar kesihatan, saya terus mengambil 2 paket leaf. Okey, selepas mengamalkan hingga sampai di seminar kesihatan, saya tidak merasa demam dan kembali sihat. Keajaiban kesapantas daripada lift. Malah selama saya mengamalkan lift dari tahun 2020 menghaluskan kulit. Okey. Dia juga kita lihat di sini bagaimana lift ini dapat membantu ah, dalam proses pemulihan. Dalam kes belum dapat membantu dalam menurunkan demam sehingga merasa kembali sihat. Selain itu, salah satu daripada kan mengamalkan enzim ini adalah juga dalam uh, kat sini beliau berkongsikan menghaluskan kulit, di mana kulit juga sebenarnya refleksi kepada sistem imun kita juga. Alright. Mun bin Yusof daripada Bukit Kantin Melaka. Sebelumnya beliau mengalami masalah gatal hidung, sesama dan juga bersin pada waktu pagi akibat resdung. Di sini kita boleh lihat di mana pada waktu resdung menyebabkan beliau mengalami masalah yang berkaitan dengan sistem imun seperti gatal hidung, sesama dan juga bersin. Di sini beliau mengamalkan leaf. Satu mengamalkan leaf setiap hari dalam masa 1 bulan, simptom akibat resdung di waktu pagi telah berkurangan dan kini setelah
kotak ketiga ianya maksudnya satu kotak lift tu ada 30 kan, tak silap saya. Dah amalkan dalam lebih kurang 3 bulan. Sekarang beliau merasa lebih selesa sini bagaimana lift ini dapat membantu meningkatkan daya imun dengan mengurangkan keradangan yang menyebabkan masalah residung tu, simptom-simptom yang berkaitan dengan sistem imun. Okey, kemudian seterusnya daripada Sim Aiwun Kuching Sarawak mengalami masalah bibir bengkak. Bengkak-bengkak juga salah satu tanda sistem imun badan kita dalam keadaan yang lemah. Okey, di sini boleh mengamalkan leaf, organik, ecstasy dan juga probiotics complex powder. Ini juga tadi Cik Wan dah kongsikan bahawa produk dapat membantu dalam meningkatkan sistem imun. Okey, bagaimana ceritanya? Pada awal tahun 2020, bibir saya membekak sehingga menyebabkan sakit menukarkan saya untuk bercakap dan makan. Beliau mengamalkan leaf satu stick 3 kali sehari, organik kali sehari, dua biji 2 stick sehari. Setelah mengamalkan selama 2 bulan, masalah bibir saya yang bekak telah sembuh sepenuhnya. Dekat sini kita boleh lihat kesan daripada leaf dan yang menguatkan sistem imun dapat membantu sistem imun bekerja dengan lebih baik. Yang kedua, dan mengurangkan keradangan. Dan leaf juga properti ataupun manfaat dalam sebagai antibakteria, juga ada antioksidan sehingga dapat membantu sistem imun baik. Okey, itu kita lihat daripada Siap Bangun daripada Kuching Sarawak. Kemudian seterusnya daripada Halimah binti Omar daripada Cangdun Kedah. Ah, kasar mereka dan juga gatal. Ini juga salah satu ah, beberapa mungkin simptom ataupun tanda-tanda masalah kesihatan yang berkaitan dengan masalah kesihatan yang berkaitan dengan autoimun. Autoimun boleh kita katakan di mana yang autoimun ini boleh menyebabkan simptom-simptom pada masalah boleh menyebabkan masalah kulit. Okey, di sini beliau berusaha dengan ubat klinik diperkenalkan dan mengamalkan leaf satu stick 2 kali sehari selama 3 bulan. Kini telah sembuh sepenuhnya dan kulit menjadi bersih. Okey, sama seperti sebelumnya, di mana leaf ini membantu dalam memelihara kesihatan dalaman badan. Yang ini spesifik kita boleh kaitkan dengan sistem imun. Kemudian dan dia juga dapat mengurangkan masalah pada kulit masalah kulit yang beliau alami. Okey. Dan yang terakhir daripada Rugaya binti Saad daripada Kuala Nerang Kedah, beliau mengalami setelah 4 tahun seminggu 3 kali sering mual, muntah dan juga demam. Di sini kita boleh lihat penyakit yang beliau alami, masalah buah pinggang, sehingga ah, masalah kesihatan yang beliau alami menyebabkan sistem imun badan menjadi rendah sehingga menyebabkan sering mual. Dan di sini beliau mengamalkan leaf satu stick 2 kali sehari. Makan leaf sejak Februari 2020 setelah 6 bulan amalkan kesihatan proses dialisis dari 3 kali seminggu menjadi hanya 1 kali seminggu setelah diberitahu hasil ujian darah semakin baik. Maksudnya dekat sini pada mulanya untuk mengurangkan simptom tu, tapi akhirnya dapat membantu juga dalam kesihatan buah pinggang beliau sehingga proses dialisis jadi hanya 1 kali seminggu. Di sini kita boleh lihat bagaimana leaf dapat mempengaruhi kesihatan dengan uh, meningkatkan sistem imun badan. Itu yang pertama, sehingga serta dan juga demam itu berkurang dan akhirnya leaf ini juga membantu dalam regenerasi sel ataupun memelihara kesihatan dalaman badan ini. Dia spesifik kepada buah pinggang sehingga dapat membantu masalah ataupun keadaan kesihatan yang buah pinggang yang beliau alami. Okey, baiklah. Tu.
testimoni ataupun apa kata mereka yang telah mengamalkan CNI exam sehingga dapat mempengaruhi kesihatan, di mana topik pada malam ini kita menjurus kepada imun kuat hidup sihat, sehingga dapat mempengaruhi kesihatan mereka ini menjadi lebih baik dengan mengamalkan sifat yang berkaitan dengan sistem imun tadi. Okey. Baiklah, itu sedikit yang saya kongsikan tadi, ada 6 lebih kurang berkenaan dengan mendapat manfaat kesihatan daripada CNI exam dan juga produk-produk CNI lainnya. Dan pada tahun 2025 ini, tentunya kepada anda yang ingin kongsi cerita anda, produk CNI dapat mempengaruhi terutamanya kesihatan anda, boleh kongsikan pengalaman anda di ruangan Facebook CNI Malaysia, di mana kongsikan pengalaman anda dekat produk, posting produk dengan memenuhi kriteria ah, seperti pengenalan diri, masalah yang dihadapi, cara penggunaan, sebab anda menyukai produk ataupun video, dan jangan lupa gunakan tanda pagar CNI Made Me by It dan tag di @CNI Malaysia. Anda boleh komen di setiap risalah promosi yang mengandungi lebih kurang 8 hingga 9 produk utama kat sini, CNI Malaysia, dan di posting berkenaan dengan promosi bulanan. Anda boleh komen di setiap produk yang anda ingin kongsikan pengalaman anda, di mana berpeluang untuk menerima ganjaran. Apabila nilai produk itu kurang daripada RM50, ganjarannya adalah 2 unit produk. Ah, Nilai produk satu unit produk, dan jika produk bernilai RM201, voucher produk bernilai RM300 boleh anda dapatkan. Itu, itu baik tak baik jugalah. Maksudnya lift sekarang dah harga 200 lebih dah. Anda kongsikan lift, boleh berpeluang menilai voucher produk nilai 300 lah. Untuk anda semua, kongsikan pengalaman anda. Jom kongsikan supaya dapat lebih ramai dapat manfaat. Dan seterusnya, kita dah anda boleh kongsikan testimoni anda. Ini pula promosi khas program kesihatan 7 elemen khas untuk anda, 61 orang. 28 orang yang hadir pada malam ini boleh dapatkan promosi beli 2 kotak lift percuma 1 kotak lagi, dan juga promosi enzim dan percuma 1 kotak lagi live enzim 30, di mana promosi ini macam lepas-lepas kita kongsikan memang rare lah. Ah, Untunglah dalam sebulanan, tapi dah tak ada dah. Anda boleh dapatkan hanya di program kesihatan 7 elemen ini. Dan bagaimana anda nak dapatkan? Ada borang tempahan promosi khas Lift dan juga Life Enzyme di ruangan chat box sekarang. Sekejap, saya nak copy paste kejap. Pada anda semua, boleh klik dan isi dia punya borang tempahan promosi khas apa ni, CNI Lift dan juga Life. Nak paste. Saya dah kongsikan link ni di ruangan chat box. Anda boleh klik ataupun anda boleh save kerana tempahan ini Mei 2025, iaitu pada hari esok pada pukul jam 6 petang. Jadi bagusnya anda tunggu join balik kita punya Zoom ni, ataupun anda boleh save dekat WhatsApp, dan besok boleh bukan tempahan sehingga pukul 6 petang esok, di mana promo hingga 31 Mei 2025. Apabila nak ada isi, bila dapat voucher tu, anda boleh manfaatkan promosi ini sehingga penghujung bulan 5 ini. Okey. Baik, untuk anda semua, Haji Yusri pun dah berkongsi kat situ. Atas
komen tu. Banyak-banyak komen. Banyak yang kongsi. Okey, tapi tak apa. Nanti kita baca kejap lagi. Okey, kepada anda semua, saya dah kongsikan apa ni promosi itu. Papan tu dekat ruangan chatbox, anda boleh save dan isikan. Dan seterusnya, tidak tamat di situ, kita juga ada promosi and referral dan juga insentif pembelian ulangan, di mana package-package ini anda boleh beberapa package ini yang saya akan terangkan ini berkaitan langsung dengan kesihatan sistem imun. Yang pertamanya tentunya lift dan juga ester C, di mana anda boleh dapatkan package harganya RM220 di Malaysia dan juga RM233 di Brunei dengan PV 100 dan juga PV 35. Dan setiap package ini anda boleh dapatkan penjimatan RM43. Maksudnya setiap isi yang anda beli ni, anda boleh jimat RM43. Dan untungnya kepada anda yang beli dan juga continue untuk membeli ataupun purchase package ni, pembelian NDI 2 akan menerima voucher diskaun RM20 untuk pembelian NDI 2 seterusnya sah sehingga penghujung bulan berikutnya. Maksudnya, bila anda beli package ni pada 220 pada mulanya, next month RM20 lagi. Dia jadi pada harga RM200 sahaja seperti sebelum kenaikan harga. Okey, sensitif sikit. Okey, tapi sebelum kenaikan harga tu. Okey, maksudnya dapat manfaatkan promosi ataupun voucher diskaun RM20 supaya anda boleh menikmati produk ini untuk meningkatkan sistem imun anda pada harga yang sangat-sangat istimewa. Pada saya memang sangat. Lift je sekarang dah 200 lebih dah. Harga dia 200. Tak salah saya 200, yang RM208, tapi beli dua produk ni anda boleh dapat 200 je. Maksudnya pada pembelian seterusnya. Okey, baik. Itu yang pertama, lift dan juga ecstasy, Grab dan juga insentif pembelian ulangan ini. Okey, dan yang kedua, ah, juga berkaitan dengan sistem imun, vitamin C juga, lift dan juga RJ Vitas. Okey, sini pada harga RM220 juga. Ah, Dan di Brunei RM233 dan anda boleh jimat RM38 untuk setiap pik anda dan RJ untuk keluarga anda. Okey, baik. Dan sama juga NDI 2, setiap package yang anda beli ada dapat untuk pembelian seterusnya. Okey, baiklah. Itu dua package yang berkaitan dengan sistem imun. Tapi NAI 2 tidak terhenti di 2, 3, 4, 5, 6, 7 package. Package NAI 2 yang anda boleh dapatkan yang sangat berkaitan rapat dengan kesihatan 7 elemen. Bincang sampai malam ni 6 elemen. Anda boleh kaitkan setiap package NAI 2 dengan setiap elemen kesihatan yang selain daripada vitamin C tadi, leaf dan juga ecstasy dan juga RJ-Vita-C, ada juga leaf dengan neoganic, leaf dengan omega 3 dan juga mengurangkan lemak darah, dan leaf dan juga probiotics. Bagus juga untuk sistem imun. Boleh anda dapatkan juga. Kemudian leaf dan juga Royal Ginkgo untuk saya juga Royal Jelly. Okey, itu 7 promosi khas referral dan juga insentif pembelian ulangan NEI 2, mana tentunya kepada anda boleh dapatkan insentif lagi RM50. Okey, hanya pada perujuk langsung dan juga akan dibayar secara harian. Dan tentunya ada kelayakan 500 PGPV untuk anda layak mendapatkan RM50 setiap package ini yang anda refer dan juga anda beli mungkin. Okey, baik. Seterusnya, ada juga selain daripada NAI 2, kita juga ada NAI 3 dengan menawarkan insentif RM100, iaitu dengan menggunakan produk Vigo percuma 1
pada harga RM376 saja di Malaysia dan juga RM398.69 Brunei. Okey, di mana setiap ini anda boleh dapatkan insentif pembelian RM100. Okey, itu berkaitan dengan NDI 2 dan juga 3 dan itu dah daripada testimoni kita pergi ke yang berkaitan NAI 2 yang berkaitan dengan sistem imun, kemudian package NAI 2 dan juga NAI 3. Sekarang kita dah sampai ke sesi soal jawab. Okey, baiklah kita nak baca ruangan chat box. Alright. Terima kasih kepada mereka yang komen-komen dekat ruangan chat box ni. Terima kasih kepada Puan Khairul, salam dari Puan Khairubi dari Singapura. Semua CBO yang hebat, selamat Hari Ibu. Puan Mazlah, Cik Mazlah, selamat Hari Ibu kepada Cik Yes, yes, yes. Mazlah. Okey. Kemudian orang boleh pergi ke hospital, masuk hospital. Okey. Kenapa? Haji Yusri kongsikan sistem pertahanan badan yang sangat rendah. Kemudian Puan Nurliza. Okey. Dan dalam badan berkurangan dan imun badan kurang. Okey. Nanti Cik Mazlah boleh komen nanti. Kemudian ada persoalan daripada Haji Yusri. Tolong kongsikan cara untuk menyanggah pendapat mereka yang tidak ataupun kurang percaya kepada keberkesanan makanan kesihatan, terutama sekali kepada mereka yang memang tegar ubah. Boleh kongsikan sikit pada untuk soalan yang pertama ni? Alright, terima kasih. I think Dr. Zadi tentang ni, kita memang tahu memang betul ramai orang yang terdedah kepada kalau apa-apa penyakit makan ubat. So itu memang normal. Jadinya apa yang kita nak buat, satu pertama lah, mungkin Haji Yusri pun sudah attend HCW. Jadi satu-satu daripadanya, contohnya bila kita pasal ubat ni, mungkin I nak dapatkan sedikit juga input sama adakah ubat ini adalah macam untuk ubat makan ketika demam ataupun contohnya adakah dia makan ubat sebabkan contohnya kecemasan manis, darah tinggi dan sebagainya. Okey, katakanlah antara kalau katakan tentang masalah kedua-duanya, ya either one. Pertama sekali Haji Yusri mungkin boleh jemput dia untuk kerana Haji Yusri sudah pun pergi HCW, saya rekomenkan untuk Haji Yusri untuk buat test dulu yang gunakan untuk mereka ini membuat jadual semakan kesihatan. Itu satu. Jadinya at least nampak dia punya perbezaan sama ada ini. Sekira dia makan ubat ya, dan kita boleh bila anda nampak dia punya simptom tu masih ada, dan Haji Yusri boleh reply balik kepada dia, lihatlah walaupun sudah ada mempunyai makan ubat, tetap dalam masa yang sama masih lagi mempunyai orang kata tu tanda-tanda ataupun orang kata tu gejala-gejala ni masih tidak dapat diselesaikan. So itu satu cara. Kedua, kita tahu juga bahawa anda nampak boleh juga berkongsi secara tidak, orang kata tu keras lah. Sehingga kalau kita lah makan, kita tahu bahawa makan ubat ni, kita tidak, kalaulah makanan yang ubat yang untuk kecemanis dan darah tinggi contohnya, kita tidak boleh berhenti. Kita tak boleh berhenti. Tetapi kita tahu bahawa ubat-ubat ini ada mempunyai kesan-kesan sampingan sekiranya makan terlalu lama. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita terlalu ambil ubat-ubatan ini, dia akan merosakkan anggota kita, terutama buah pinggang kita. Jadinya kita perlu pulihkan ini. Kerana ubat yang anda makan ataupun orang ni makan tidak akan dapat memulihkan organ tersebut. So, jadi tidak dapat pulih. Jadinya kita perlukan sesuatu untuk backup, untuk bantu, untuk pulihkan, iaitu makanan kesihatan. Okay. Itu soal kedua. Ketiganya, Haji Yusri boleh menggunakan cara juga testimoni-testimoni atau feedback-feedback yang ada dekat CBC. Banyak yang dikongsikan antara macam Dr. Zaidi tunjukkan ni, only this one a few, malam ni only a few, tetapi ada banyak dekat dalam tu. In fact, kita memang CNI memang promotekan untuk anda berkongsi tentang testimoni. Sebab testimoni ini sebagai bukti, bukannya Haji Yusri yang cakap.
pengguna yang bercakap. Jadinya itu satu cara lagi bagaimana untuk convincekan orang kata kenapa kurang percaya tentang keberkesanan makanan kesihatan. Sebab orang dah guna. Jadi kita banyak bukti-bukti. So ini sharing. So you boleh tunjukkan kalau you ada komputer masa tu ataupun dalam phone, you boleh tunjukkan dalam CBC yang ada testimoni. Panjang kat situ. So dalam tambahan juga selain daripada itu kita pastinya sebagai usahawan CNI, usahawan kesihatan memang bagus untuk akhirnya kita makan juga pastikan kita makan produk makanan kesihatan sebagai diri kita sendiri as a part of testimony. So Haji Yusri ada berkongsi tadi tentang penurunan berat badan yang ketara. So this is a good way also cara berkongsi tentang testimoni sendiri. So itu 4 tips saya cadangan. Kalau mungkin ada yang lain nak cadang pun boleh silakan. Baik, terima kasih Cik Mazlah. Okey, kepada mereka yang mungkin ada pengalaman juga, boleh typekan di orang meyakinkan mereka yang kurang percaya kepada keberkesanan makanan kesihatan. Okey, alright, seterusnya. Dr. Zaidi, you punya line putus-putus tau. Ya, saya. Dia punya line Ah, putus-putus. Itulah kan. aduh. Ah, ah. Maafkan So saya so mungkin. Program apa okay. ni saya punya line kurang baik. Yes. Okey, jadi soalan daripada Syira jadinya live enzyme boleh makan untuk budak umur 7 tahun tak? Yes, boleh sebab uh, sebenarnya enzim dalam sena ini adalah dikategorikan sebagai makanan. So jadinya is safe, generally safe. Jadinya memang boleh. Tetapi saya tanya kepada Syira, kita memang lihat apa kalau budak-budak yang umur 7 tahun itu, kanak-kanak itu tidak ada mempunyai masalah kesihatan yang ketara, jadinya kita tak perlu recommend enzim. Sebab contohnya lah, kita boleh recommendkan untuk makanan makanan kesihatan yang lain untuk kanak-kanak. Contohnya kita ada uh, Royal Jelly Vitasi, kita ada probiotik, kita ada Royal Honey, kita juga ada omega 3 yang sesuai. Sebab apa omega 3 ni dia bati minyak ikan kan, bati minyak ikan memang bagus untuk minda anak-anak. Kenapa saya kata begitu? Kerana pada umur 7 tahun, enzim masih developing. Maksudnya dalam developing, maknanya tengah untuk meningkatkan, maknanya secara semula jadinya enzim badan kita tengah dalam proses untuk pertumbuhan. Jadinya kita tidak perlu ambil makanan enzim daripada suplemen. Tetapi kalau budak tu ada masalah, contohnya 7 tahun berat badan dia memang obes. Dan kita boleh rekomenkan. Tapi kalau tidak ada yang ketara permasalahannya, kita perlu ambil enzim kerana enzim dalam badannya masih cukup untuk itu. Sebabnya nanti kita tak mahu enzim pertumbuhan enzim semula jadi dalam badannya itu terencat. Jadinya kita nak askar dia dalaman dia naiklah secara semula jadi. Jadinya Syirah ingat kalau tak ada masalah, tak perlu enzim untuk kanak-kanak. Tapi sekira adakah ianya efek apa-apa? Tak. Jawapan dia ianya memang boleh direkomendkan kepada kanak-kanak. Saya harap saya punya jawapan boleh diterima, boleh faham ya. Okey, Okey. baik, baik. Hmm. Ada testimoni Baik, Cik Mazlah. daripada ni? Terima kasih. Ah, Ah, dar, daripada sila, sila, Lois Cik lo. Mazlah. Sila. Okey, mungkin sebab Cik Zaidi punya line tak elok, jadi saya just inilah bantu juga Bagi Puan Lois, ada kata saya mengamalkan lift semasa mengandung. Memang bagus, anak pun sihat walafiat. Ini testimoni, bagus, terima kasih. Kalau boleh secara detail sikit kongsi, apa ni untuk pas kepada Dr. Zaidi sebagai testimoni. Okey. Mengamalkan lift juga dapat menyelesaikan masalah senggugut saya. Senggugut saya sangat teruk. Jadinya anda tahu bau tadi adalah untuk pengaliran darah dan untuk melancarkan peredaran darah dan juga pembuangan toksin. Jadinya actually dalam pulihara sistem-sistem peranakan wanita juga. So that's why bagaimana enzim dapat membantu. Okey, apa lagi? Okey, selain daripada itu, okey.
Haji Yusri berkongsi tentang lift membantu saya untuk menurunkan berat badan daripada 94 kg kepada 80 kg dalam masa 3 bulan dengan berjalan kaki juga sejauh 5 km. Jadi masa dalam 1 jam. Jadinya bagus, tabiat yang bagus, mengambil pengambilan makanan setiap hari secara konsisten dengan langkah defensif. Jadinya ini untuk menggerakkan kesihatan jangka panjang. So, bagus Anda tahu tentang 3 rukun. Pemakanan bagus. Kita kena jaga juga tentang tabiat-tabiat kita dan juga akhirnya kita boleh bantu dengan makanan kesihatan. Okey. Anis kata tiada enzim, tiada kehidupan. Bagus. Nur Azizah, Maktub, Intan, bacaan gula 11.5. Doktor mengesahkan saya kecil manis. Dalam masa 2 bulan, mengamalkan leaf dan organik, paras gula saya sudah menurun 6. Berat badan saya pun dah turun dari 89 kg, sekarang sudah 78 kg. Alhamdulillah, badan saya rasa sihat dan ringan. Ini dia katakan, sekarang ni perkataan reverse diabetes. Jadinya memang memang terbukti. Jadi di sini, thank you very much Intan kerana berkongsi tentang testimoni ni. Okay, apa lagi? Adakah lift sesuai untuk kanak-kanak? Sudah dijawab tadi. Daripada Puan Khairun daripada Singapura. Okay, Singapura. Okay, boleh ke saya ambil Life Enzyme campur sekali 1 paket dengan Royal Jelly? CNI adakah sesuai untuk kesihatan yang sihat? Boleh, tak ada masalah untuk anda campurkan enzim dengan Royal Jelly. Maknanya, kalau anda campur enzim, campur dengan New Organic, anda buat shake-shake pun tak ada masalah. Anda boleh mengambil dalam masa waktu yang sama. So, okay. Puan Harun, saya harap dapat ini. Faham? Okay, Puan Hairunisa, Puan Mahira, dia cakap, cucu saya suka minum leaf dengan life enzyme. Fuyu, cucu Puan Hairunisa ni kecil lagi kan? Umur dia berapa tahun ni? Saya pun tak ingat. Tapi inilah, Alhamdulillah cucu jarang dapat sesama sebab amalkan enzim, vitasi dan probiotik. Yes. Okay, ada lagi tak? Okey, dah tak ada. Jadinya, okay, terima kasih atas input dan juga perkongsian feedback-feedback yang bagus dan juga pertanyaan. Dan saya jadi Dr. Zaidi mungkin nak habiskan seterusnya. Okey, baik. Baiklah, baiklah. Terima kasih Encik Mazhar. Maafkan saya, lain saya kurang lancar pada malam ini. Okey, je lagi. Untuk next program kesihatan tujuh elemen, kita akan kembali pada bulan hadapan pada 17 Jun terasa jam 9 malam. Dengan topik kita nak review balik 6 elemen yang kita dah belajar sebelum ini supaya kita dapat mengukuhkan lagi pemahaman kita lebih mendalam berkenaan kita pelajari selama 6 bulan yang lepas ini sehingga pada malam ini. Jadi kita kembali 12 Jun 2025. Nanti uh, elemen yang terakhir iaitu elemen ketujuh, kita tunggu bulan 7 nantilah. Okey, bersama dengan Cik Mazlan Ibrahim lagi menggunakan hadiah. Boleh saya announce sikit dengan Cik Mazlan? Okey. Saya harap dapat hadiah bro. Okey, baiklah. Itu berkenaan dengan next program kesihatan tujuh elemen pada bulan depan. Dan kita ada program menjana cash dengan cash kesihatan dalam sesi EBLC Fundamental tentang individu insan hebat, okey, iaitu uh, Double Diamond Agency Manager Puan Hajah Siti Rawan uh, bersama dengan Ruby Agency Manager Puan Nur Aziza kanan kesihatan Cik Mazla Ibrahim. Waktunya bila? Pada minggu hadapan 20 Mei 2025 hari Selasa 9 malam juga. Okey, pada minggu depan kita sama-sama kita tandakan kalender kita untuk kita sertai EBLC Fundamentals dengan satu topik atau lebih lanjut. Apakah itu cash kesihatan untuk kita jana cash? Kita sama-sama sertai pada minggu hadapan. Kita dah sampai akhir. Mungkin
Cik Mazhar nak kongsi sikit di akhir ini? Okey, terima kasih. Saya rasa kalau bagi yang ikut serta nanti saya harap dapat jumpa anda pada 20 hari bulan lah. Sama-sama kita belajar pula secara selok-belok bisnes, menggunakan bisnes kesihatan. Kerana dalam CNI, bisnes kesihatan ini kita mempunyai produk-produk makanan kesihatan yang boleh anda menjana peluang pendapatan menggunakan produk makanan kesihatan. Jadinya 20 hari bulan ambil iktibar ataupun peluang ini supaya sama-sama kita belajar, sama-sama kita menimba ilmu. Jadi jumpa anda pada 20 hari bulan Mei nanti, insya-Allah. Okey, baiklah. Terima kasih Cik Mazhar. Alright. Sebelum kita berakhir, kita nak ambil gambar bersama. Boleh on video terlebih dahulu. Saya bagi masa sikit. Sambil-sambil tu, tentunya anda boleh dapatkan link untuk borang temu di CNN Exam di ruangan chat box sambil untuk anda save dan juga isi sebelum hari esok jam 6 petang. Okey, baiklah. Saya tengok ramai dah buka, tapi ada sikit lagi lah. Saya bagi chance sikit. Alright. Ya, Satu, kalau boleh buka dua. video bersama Bu- kita ambil gambar. Okey. Laptop apa ni, line ni lagging so dia lambat sikit Ah, loading. Alright. lambat loading. Okey, baiklah. Okey, kita ambil dulu ada dua page dekat sini. Okey, kita ambil masa dulu. Yang pertama, page yang pertama. Alright, ready? Satu, dua, tiga. Ah, Page yang pertama. Okey, page yang pertama dah sudah. Page yang kedua, kepada anda yang belum buka, masih lagi sempat lagi. Right, boleh akan masuk juga tu nanti. Alright, page yang kedua. Okey, kejap. Page yang kedua, kejap, kejap, kejap. Okey, page yang kedua. Satu, dua, tiga. Okey, page yang kedua dan alright, kita dah sampai di penghujung kelas kita pada malam ini. Terima kasih kepada anda semua yang dah join program Kesihatan 7 Elemen ini. Um, jadi, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada perkongsian yang bermanfaat pada malam ini berkenaan dengan topik imun kuat hidup sihat. Jadi satu perkongsian yang sebenarnya sangat uh, mencerahkan kita, membuka mata kita betapa pentingnya untuk kita jaga. Tapi sebenarnya setiap hari kita kena jaga sistem imun kita supaya kita dapat mengelakkan daripada masalah kesihatan yang lebih parah nantinya. Home point juga sebenarnya um, daripada perkongsian Cik Mazlah, imun yang kuat bukan dalam masa sehari je. Bila kita sakit, kita makan ubat, kita sihat, kita ingat imun kita dah kuat. Tapi sebenarnya dengan amalan gaya hidup sihat, pemakanan yang berkhasiat dan juga kesedaran diri kita, bina pertahanan badan yang lebih kuat. Terima kasih kepada Cik Mazlah dan juga terima kasih kepada anda semua yang ada pada malam ini. Ah, untuk bersama memeriahkan program Kesihatan 7 Elemen ini. Okey, terima kasih kepada anda semua. Jadi sekali lagi sebelum kita berakhir, saya ingin ucapkan selamat Hari Ibu kepada anda semua ibu hari ini. Jadi jumpa lagi dalam sesi seterusnya. Jaga diri, jaga kesihatan dan juga ingat imun kuat, hidup sihat. Jadi akhir kata selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih semua. Sama-sama. Okey, terima kasih. Jadi, kita dah pukul 10.40 dah ni. Saya akan end di sini Ngan- ya. Ngantuk lah doktor.